Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Sihat tak tu? Baik. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bab 9 laju dan pecutan, di mana cikgu akan sambung apa yang kamu dah belajar. Kamu dah belajar 9.1 iaitu laju kan? Kelas sebelum ni. Tapi pada hari ini cikgu akan mengajar kamu berkenaan dengan pecutan pula. 9.2 pecutan. Baik, hasil pembelajaran. Jadi cikgu harap di akhir pembelajaran kamu ni kamu dapat menerangkan maksud pecutan, nampak maksud pecutan dan juga nyah pecutan. Baik, kita ada pecutan dan kita ada nyah pecutan. Sebagai suatu kadar yang melibatkan laju dan masa dengan menggunakan perkataan sendiri. Macam biasalah dalam matematik, sebelum kita nak belajar tentang satu perkara, kita kena tahu dulu apa dia maksud dia kan. Jadi apa dia maksud pecutan dan juga nyah pecutan. Kita kena tahu tu. Baik, yang kedua, melaksanakan pengiraan. Nampak matematik kan, kita akan buat pengiraan yang melibatkan pecutan. Iaitu topik ni lah, topik pecutan. Termasuklah penukaran unit pada latihan dengan betul. Baik, penukaran unit ni adalah sangat penting. Sangat penting. Sebab apa? Contohnya lah dia kata, jawapan kamu ni dia kata kirakan kelajuan. Ataupun dia nak masa. Contohlah dia nak masa kan. Kamu tulis 2 je. 2 apa? Dia 2 saat ke? Ataupun 2 jam ke? Itulah dia kan. Jadi, unit ni penting. Sebenarnya kamu dah belajar pun berkenaan dengan penukaran unit dekat kita punya subtopik sebelum ni, subtopik laju kan. Kamu ada belajar berkenaan dengan penukaran unit kan. Tapi dalam topik ni kita cuma nak imbas kembali je lah. Senang je sebenarnya. Baik, jom kita mulakan. Oh ya, sebelum itu, inilah dia yang kamu dah belajar dulu. 9.1 dan ini adalah 9.2. Nampak tak? Ini rumusan cikgu ambil kat belakang sekali kat dalam buku teks kamu. Nampak sebelum ni kamu ada belajar berkenaan dengan laju kan? Laju merupakan jarak dibahagikan dengan masa. Manakala laju purata adalah jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Tapi hari ni kita nak belajar berkenaan dengan pecutan. Itulah dia. Pertama sekali, cikgu dah cakap kan? Kita akan menerangkan maksud pecutan dan juga nyah pecutan. Jadi, macam mana tu cikgu? Jom kita tengok. Apa dia sebenarnya pecutan ni? Pecutan adalah peningkatan laju terhadap masa. Baik, ingat tak sebelum ni kan? Sebelum ni kan dalam video kamu tu, contohlah kita katakan Ali pergi ke rumah Abu. Pergi ke rumah Abu. Kita cakap, lajunya kau pergi. Dalam masa 5 saat je dah sampai. 5 saat je dah sampai. Bohong kan? Tak apalah. Kita katakan contohlah 5 minit lah. 5 minit je dah sampai. Lajunya, itu baru laju. Tapi apa dia pecutan? Pecutan tu, kita nak cerita apa yang terjadi sepanjang perjalanan dia ni sebenarnya. Contohlah, kalau kita nak cerita pasal pecutan kan, contohlah, dia daripada rumah dia lah sendiri kan. Ali ni dia baru nak start motor. Jadi kelajuan motor dia tu mestilah bermula daripada kosong, betul tak? Baik, dalam perjalanan dia ni, jadi dia kena tingkatkan kelajuan dia. Kalau tak macam mana nak bergerak kan? Dia akan tingkatkan kelajuan dia. Dia akan tingkatkan kepada, contohlah daripada kosong ni, dia naik, dia pulas minyak dia sampai 10, 20, 30, 40, 50, 60. Macam tu kelajuan dia ni. Kelajuan motor dia pulaskan. Jadi peningkatan laju ni lah yang kita katakan pecutan. Manakala nyah pecutan ni adalah sebaliknya lah. Nyah pecutan merupakan pengurangan laju. Nampak? Beza kan? Tadi peningkatan laju. Ini pengurangan laju terhadap masa. Macam mana tu? Baik, cikgu bagi contoh. Ingat tak ni kita punya contoh Ali pergi rumah Abu ni kan? Bila Ali pergi rumah Abu, mula-mula dia akan membuat satu pecutan.
Tapi bila dia dah nak sampai ke rumah Abu, bila dia dah nak sampai, takkanlah dia terus pecut je kan. Jadi nanti dia terlepaslah rumah Abu. Jadi bila dia dah nak sampai ke rumah Abu ni, dia akan memperlahankan kenderaan dia sampailah kosong. Contohlah daripada 60 dia kurangkan ke 50, 40, 30, 20, 10 dan kosong. Sampailah ke rumah Abu. Kan dia akan berhenti kan? Berhenti kosong lah kan? Kelajuan dia. Jadi kamu nampak tak? Kelajuan ni kan semakin kurang. Pengurangan kelajuan ni lah yang kita katakan sebagai nyah pecutan. Faham kan? Senang je kan sebenarnya. Baik, jom kita tengok cara-cara nak membuat dia ni. Kita ada rumus. Dalam buku teks kamu tak ditulis pun rumus ni, dia terus je tulis cara nak jawab. Tapi cikgu harap kamu boleh tengoklah sini. Inilah dia rumus bagi pecutan. Pecutan ni adalah perubahan laju dibahagikan dengan masa yang diambil. Ni salin ya kat dalam buku teks kamu. Salin ya kat dalam buku nota kamu. Baik. Bila kita kira ni kan perubahan laju, apa dia perubahan laju ni? Perubahan laju ni adalah laju akhir tolakkan dengan laju awal. Macam mana nak tengok? Contohlah, kita tengoklah kes Ali pergi rumah Abu tadi kan. Ali pergi rumah Abu. Laju akhir, laju awal dia maksudnya mula-mula masa dia pecut tu kan. Yang kes pertama sekali, kita nak pecut kan daripada kosong. Kita pecut sampai ke 60 kan, dia punya kelajuan dia kan. Jadi kita tahulah bahawa 60 ni adalah laju akhir. Kosong ni pula adalah laju awal. Jadi 60 tolakkan dengan kosong. Inilah dia kita punya perubahan laju. Masa yang diambil pula, tadi ingat tak kita cakap masa dia 5 minit je. Jadi sinilah dia 5 minit. Macam tu. Senang je. Jadi, kalau kamu dapat jawapan kamu dalam bentuk positif maksudnya tak ada negatif lah kat depan kan. Positif maksudnya itu adalah pecutan sebab dia adalah peningkatan kelajuan. Tapi, kalau kamu dapat jawapan, contohlah kamu dapat jawapan 0 tolak 60. Sah-sahlah jawapan dia ada negatif kan? Ada negatif kan? Contohlah ni bahagikan 5 minit. Ada negatif kan? Jadi, bila ada negatif, dia adalah nyah pecutan iaitu pengurangan kelajuan. Faham kan setakat ni? Baik, itulah dia rumus dia. Baik, jom kita tengok seterusnya. Seterusnya kita ada contoh-contoh pengiraan. Baik, contoh pengiraan ni adalah dekat dalam buku teks kamu. Cikgu cuma nak terangkan cara-cara nak buatnya sahaja. Sebab kalau kamu tengok je kadang-kadang kamu tak faham kan? Baik, jom kita tengok sama-sama. Contoh 13, dia kata apa? Sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Daripada keadaan pegun, nampak? Cikgu lukislah kat sini. Kata, sebuah kereta lumba. Contohlah ni bulat ni, sebuah kereta lumba lah ni. Memecut daripada keadaan pegun. Bila kita katakan keadaan pegun, maka dia punya kelajuannya adalah kosong lah. Pegun maksudnya dia tak bergerak lagi. Kelajuan dia kosong lah. Dan mencapai kelajuan sebanyak 120 km sejam. The speed dan akhir speed dia tadi sampailah 120 km per jam. Dalam masa 6 saat. Nampak? Dia ambil masa ni dalam masa 6 saat. Jadi, macam mana kita nak buat? Dia kata dia nak pecutan ni kan? Ingat tak kita punya rumus pecutan? Pecutan adalah perubahan laju dibagikan dengan masa yang diambil. Baik, sebelum itu, kamu tengok ya. Apa dia punya informasi yang dia dah bagi? Informasi dia 6 saat dan juga 120 km per jam. Nampak tak? Per jam. Dia lain kan? Dia punya masa lain kan? Satu dia bagi saat, satu dia bagi jam. Jadi kita kena tukarkan dulu. Kita nak tukar yang mana? Mana-mana boleh. Tapi dalam contoh ni cikgu nak tunjuk kamu, kita tukarkan yang 120 ni dulu. Tapi macam mana? Macam mana? Kita boleh buat lah. Kita boleh buat
sebelum kita tukarkan, kita boleh tolak dulu sebab nanti tak payahlah kita nak tukar satu persatu kan. Kita boleh tolak dulu perubahan laju dia. Perubahan laju dia adalah yang mana akhir tolak awal kan. Akhir dia adalah 120, awal dia adalah kosong. Jadi kita boleh tolak lah. Kita boleh tolak 120 km per jam tolakkan dengan 0 km per jam. Jadi kita dapat 120 km per jam. Sampai sini faham kan? Baik, tadi cikgu cakap kita akan tukar dia punya unit. Kita akan tukar unit dia. Baik, bila kita tukar unit, kamu ingat tak apa yang kamu dah pernah tengok ni dekat dalam buku teks kamu kan? Dah tulis dah elok-elok ni. Jadi cara nak buat dia adalah kita tulis balik 120 km. Jam ni kan per kan, jadi dia sebenarnya dekat bawah per jam sama dengan kita nak tukar yang mana? Kita nak tukar dia punya jam kan? Jam kepada saat, nampak? Kita cari dekat sini, mana jam? Baik, dia nak jam ke saat. Maksudnya dia kena darabkan dengan 60 dan darabkan lagi dengan 60. Jadi kita nak tukar yang bawah kan? Kita nak tukar yang bawah. Jadi sebenarnya adalah jam ni sebenarnya ada 1 tau. Apa-apa yang dibahagikan dengan 1 adalah nombor dia balik. Contohlah 5 bahagi 1 sama dengan 5. 7 bahagi 1 sama dengan 7. Inilah dia. Jadi samalah 120 ni sebenarnya dibahagikan dengan 1 sebenarnya. Jadi kita boleh buat 1 darabkan dengan 60 darabkan dengan 60. 60 ni darab 2 kali kan? Sebab nampak tak ni? 60 darab 60. Atas ni kita tak nak tukar. Atas ni kita salin balik 120 km. Bawah ni saat lah. Jadi bila kita kira-kira kita akan dapat 0.033 km per saat. Jadi kita dah dapat dah dia punya perubahan laju. Kita nak pecutan kan? Jadi masukkan je lah dalam rumus kita. Pecutan adalah 0.033 ni kilometer per saat. Perubahan laju dibahagikan dengan masa yang diambil 6 saat. Dah sama kan saat dengan saat. Jadi kita boleh gabungkan dia lah. Kita boleh gabungkan dia 0.033 bahagi dengan 6 berapa? Kamu akan dapat 0.056. Dibahagikan dengan bahagi pula. Unit dia adalah kilometer per saat macam ni. Ataupun kan daripada ini kamu boleh tulis juga sebagai 0.056 kilometer per saat kuasa 2. Nampak? Ni. Ataupun kamu boleh buat 0.056 kilometer per ni kamu hilangkan. Bila kamu hilangkan per, S ni dia akan naik atas kan? Sebab kalau per kan maksudnya dia bahagi kan? Bila kita naikkan dia ke atas, kita akan letakkan negatif 2 macam ni. Jadi kalau dalam soalan, tiba-tiba kamu nampak ada negatif ni, kamu jangan panik. Sebenarnya negatif ni adalah per. Cuma dia hilangkan per. Nampak tak perbezaan dia kan? Cikgu saja je lah nak cakap. Kadang-kadang ada student dia tak faham. Baik, kita teruskan lagi. Contoh pengiraan yang kedua. Baik, dalam contoh pengiraan kedua, kita tengok ni. Sekarang ni contoh pengiraan kedua ni kita ada contoh 14 ni lah. Contoh 14. Dia kata apa? Sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun. Nampak? Pegun. Bila dia kata pegun, ingat tak cikgu cakap apa? Bila kata pegun, kelajuan dia adalah kosong. Kosong apa? 0 meter per saat. Nampak dia dah tulis dah. Kita ikut je, sama je. Memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan sebanyak 20 meter per saat. Kelajuan akhir dia 20 meter per saat. Dalam masa 5 saat. Nampak? Dia ambil masa 5 saat je. Berapakah pecutan motosikal itu? Ingat tak? Mula-mula kita tulislah dulu. Kalau kamu tak ingat, kamu tulis dulu. Pecutan sama dengan
perubahan laju dibahagikan dengan masa. Jadi perubahan laju kita apa? Perubahan laju kita, tengok pecutan. Perubahan laju kita apa? Daripada yang akhir kan? Akhir dia apa? 20. Awal dia kosong sebab dia daripada sini ke sini kan? Daripada sini pergi sini kan? Jadi dia adalah 20 meter per saat. Tolakkan dengan 0 meter per saat. Bahagikan dengan masa dia berapa? 5 saat. Nampak tak? Dia sama saat kan? Jadi tak perlu tukar apa-apa lah. Jadi kamu akan dapat jawapan berapa? Kamu akan dapat 4 meter per saat. Sini bawahnya adalah saat juga kan sebenarnya. Jadi kamu boleh tulis 4 meter saat per saat ataupun 4 meter, cikgu cakap apa? Kalau per ni sebenarnya dia bahagi kan? Kita gabungkanlah bahagi dia. Saat kuasa 2. Ataupun kalau kamu nak hilangkan dia punya per ni, kamu boleh tulis 4 meter saat kuasa negatif 2. Nampak kita hilangkan? Bila kita hilangkan, kita naik atas, kita akan jadikan dia negatif. Baik, ini yang pertama. Yang kedua dia kata apa? Selepas brake ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Nampak tak? Sekejap ya. Selepas brake ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan. Nampak? Dia semakin perlahan. Maksudnya dia adalah nyah pecutan kan? Kita dah fikir siap-siap dia sebenarnya adalah nyah pecutan. Dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Dia dah bagi dah masa dia 4 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Baik, kita tengok. Dia dah bagi masa 4 saat kan? Jadi sebenarnya apa yang terjadi adalah dia dah cakap siap-siap tadi bahawa dia pecut kan sampai 20 meter per saat. Dia pecut 20 meter per saat. Lepas tu macam kes tadi, ingat tak Ali dengan Abu, bila dia dah nak sampai, mestilah dia nak break motor dia kan? Dia nak break motor dia sebab dia dah nak sampai lah, dia dah nak sampai. Jadi kelajuan kat sini adalah kosong. Jadi kamu boleh bayangkan tak? Kamu boleh bayangkan tak situasi ni? Dia dah pecut laju, bila dia nak sampai, dia akan semakin lama semakin berhenti dan akan berhenti teruslah. Maksudnya kelajuan dia adalah kosong. Jadi kita boleh katakan dia punya kelajuan awal dia adalah 20 meter per saat, manakala kelajuan akhir dia adalah 0 meter per saat. Jadi pecutan dia kita boleh kira pecutan adalah, kita katakan apa? 0 meter per saat. Tolakkan 20 meter per saat. Jadi, kamu akan bahagikan dengan berapa masa dia? Masa dia adalah 4 saat. 4 saat. Jadi, kamu akan dapat, kamu kira lah. Kamu akan dapat negatif 4 meter per saat. Sebenarnya macam tu kan? Mana-manalah kamu boleh tulislah sama juga macam ni. Tapi dia ada negatif. Bila ada negatif, kita tahu bahawa dia sebenarnya adalah nyah pecutan. Jadi kamu tinggalkan ke jawapan kamu macam ni? Tak. Jadi kamu kena tulis apa? Kamu kena tulis nyah pecutan adalah sebanyak 4 meter per saat kuasa 2. Kenapa tak tulis negatif, cikgu? Sebab kamu dah cakap siap-siap dah kat sini dia adalah nyah pecutan. Negatif ni cuma nak bagi tahu kamu je sebenarnya dia adalah nyah pecutan. Faham tak? Bila kamu dah tulis nyah pecutan, kamu tak perlu letak negatif. Macam tu. Boleh? Baik, kita tengok lagi. Sikit je lagi. Kita cakap ni nampak tak? Pecutan seragam versus laju seragam. Ni cikgu sahaja je lah nak bagi tahu kamu. Kamu tengok ya, dia kata apa? Pecutan seragam. Pecutan yang seragam bermaksud kelajuan berubah dengan jumlah yang sama pada setiap saat. Macam tadilah, bila kamu nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat, mestilah masa pun akan bertambah kan?
masa akan bertambah. Jadi, kalau pecutan seragam, dia akan memecut dengan seragam lah. Contohnya, dia akan memecut daripada, dalam kes ni, 0, 4, 8. Ataupun daripada 0, 5, 10, 15, 20. Ni, dia punya pecutan ni kan seragam kan. Dia naik 5, 5, 5 kan. Inilah dia pecutan seragam. Manakala, jika sesuatu objek bergerak dengan laju seragam. Nampak dia kata laju seragam. Pecutannya adalah sifar. Laju seragam ni macam mana? Laju seragam ni, kamu ingat tak kamu ada belajar berkenaan dengan yang guli tu kan? Guli tu. Dia kata, contohlah dalam masa 5 minit, kamu punya pergerakan dalam masa contohlah sini seminit. Sini 2 minit. Sini minit ketiga. Kamu punya jarak ni sama. Nampak tak jarak ni sama? Ini jarak yang sama, bukannya kamu punya pecutan yang sama. Nampak tak? Kalau kamu memecut kan, kalau kamu memecut, kamu akan dapati bahawa kamu punya bola ni dia akan makin lama makin jauh tau. Makin lama makin jauh sebenarnya. Itu kalau pecut. Tapi dalam kes ni dia cakap laju yang seragam. Jadi sebenarnya nilai pecutan dia adalah sifar. Kamu tak pecut pun. Kamu sekadar kalau kamu bawa motor tu, kamu bawa 60 tetap je. Kamu bawa pulas tu, kamu pulas 60 je. Itulah dia. Kamu masih lagi laju sebab kamu boleh sampai dalam satu tempat tu dalam tempoh yang singkat. Tapi kamu tak memulas lagi lah. Maksudnya motor kamu tu setakat 60 je lah. Tapi kalau kamu bawa, tiba-tiba kamu bawa makin laju. Kamu bawa semakin lama semakin laju. 60, kamu naik ke 70, 80, 90. Itulah sebenarnya kamu punya pecutan. Pecutan yang seragam. Kalau pecutan tak seragam, maksudnya kamu bawa 70. Maksudnya tiba-tiba kamu bawa 75. Tiba-tiba kamu naik kepada 90 terus. Tu dia pecutan tak seragam. Tapi kamu tetap pecut. Nampak tak perbezaan antara pecutan seragam dengan laju yang seragam? Kamu kena ingat dia. Ini jangan confuse tau. Baik. Sikit je lagi, kita akan melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan. Termasuk penukaran unit. Tadi kita dah buat pun sebenarnya penukaran unit. Tapi kita nak buat sikit je lagi latihan. Baik. Dalam contoh 15 ni, dia cakap apa? Tukarkan 420 minit per minit lagi kepada unit kilometer per minit lagi. Cikgu dah cakap apa? Kalau kamu dapat yang macam ni kan, sebenarnya kamu boleh tulis apa tau? Kamu boleh tulis 420 minit per minit. Per minit lagi ni sebenarnya nampak tak? Bila dia cakap per ni sebenarnya dia adalah bahagi. Bahagi minit. Nampak tak? Kalau macam ni kan, kamu boleh tulis apa lagi? Kamu boleh tulis 420 meter per minit kuasa 2. Nampak tak? Kamu gabungkan sebab dia sebenarnya dia per kan? Per dengan per. Kita boleh gabung lah. Ataupun kalau kamu nak cantik sikit, kamu boleh tulis 420 minit per minit kuasa 2. Nampak? Mudah kan? Dia nak tukarkan kepada apa? Kepada kilometer per minit lagi. Nampak? Dia nak tukarkan kepada kilometer per minit lagi. Jadi kita boleh tukarkan sebenarnya kilometer per minit kuasa 2. Kan? Nampak tak kes dia sekarang ni? Baik, jadi kamu dah nampak dah sebenarnya antara ini dengan ini. Mana yang kamu nak tukar? Kamu nak tukarkan dia punya yang atas kan? Daripada meter kepada kilometer. Jadi kamu tengoklah, kamu ingat tak imbas kembali ni? Inilah pentingnya kotak ni sebenarnya. Daripada minit kamu nak tukarkan kepada daripada meter kamu nak tukarkan kepada kilometer. Meter kepada kilometer, maksudnya kamu kena bahagikan dengan 1000. Nampak? Kamu kena bahagikan dengan 1000. Bila bahagi dengan 1000, kamu cuma perlu buat macam ni je lah. 420
Meter ni dah hilang dah sebab kamu nak tukarkan kepada kilometer kan. Jadi kamu kena bahagikan dengan 1000 kilometer. Bawah ni kamu kena salinkan balik lah. Minit kuasa 2. Jadi kamu akan dapat 0.42 kilometer per minit kuasa 2 sama dengan 0.42 kilometer apa lagi per minit kuasa 2. Kamu boleh tulis apa bentuk macam mana pun. Kan cikgu ada cakap kan ada bentuk ni ataupun kamu ada bentuk 0.42 kilometer. Kamu hilangkan palang ni. Maksudnya kamu kena bawa dia naik atas minit -2. Nampak? Kan? Ada kan banyak kan? Cikgu, boleh ke kita buat dalam bentuk darab cikgu yang bahagi ni? Nampak? Yang bahagi ni boleh ke dalam bentuk darab? Boleh. Sebenarnya bila kamu nak buat 420 ni, kamu boleh darabkan dengan 1/1000. Sebenarnya atas ni darab, bawah ni bahagi. Itulah dia. Jadi kalau kamu nampak, tiba-tiba dia darabkan dengan 1/1000, dia syarat dia atas ni kena 1 tau. Jadi ini sebenarnya sama je dengan 420 bahagikan dengan 1000. Sama je. Cuma ini dia buat dalam bentuk darab. Bila dia nak buat dalam bentuk darab, dia kena jadikan dia pecahan. Di mana atas ni wajib 1. Macam tu. Fahamkan setakat ni? Kalau kamu tak faham, kamu boleh cuba buat latihan. Mana yang kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Cikgu okey je. Bukan contoh-contoh sahaja. Okey. Baik, jadi apa yang kamu dah belajar hari ni? Kamu dah belajar berkenaan dengan pecutan. Sekiranya pecutan dalam arah pergerakan yang tetap. Pecutan itu adalah kadar perubahan laju terhadap masa. Inilah dia kita punya rumus ni sebenarnya. Kadar perubahan laju. Dibahagikan dengan masa. Nampak? Terhadap masa. Dalam arah pergerakan yang tetap ni maksudnya itulah. Maksudnya senang je dia cakap. Contoh daripada rumah Ali ke rumah Abu. Itulah dia pecutan dia. Itulah dia yang dimaksudkan dengan ayat ni. Mudah je kan? Jadi kamu dah belajar berkenaan dengan laju. Kamu juga dah belajar berkenaan dengan pecutan. Jadi cikgu harap kamu boleh buatlah latihan sebanyak mungkin yang kamu boleh. Dan kalau kamu menghadapi masalah, kamu boleh bila-bila masa saja kamu rujuk dengan cikgu. Tapi kamu kena cakap lah apa dia yang kamu tak faham tu kan. Tak boleh terus cakap, cikgu, saya tak faham langsung. Apa dia yang kamu tak faham tu kan. Kamu bagi tahu cikgu lah bahagian mana yang kamu tak faham. Supaya cikgu boleh terangkan dekat kamu spesifik lah, detail. Boleh DM cikgu, okey? Itu sahaja. Jadi, terima kasih kerana masih bersama dengan cikgu dalam sesi PDPR kita. Itu sahaja. Terima kasih kelas 2 cerdik. Dan jangan lupa siapkan kerja rumah. Kerja rumah apa? Kerja rumah cikgu ada bagilah dekat dalam Google Form tu. Okay? Hantarkan dekat kita punya Google Classroom. Baik, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat tengah hari, petang, pagi. Macam itulah. Have a nice day semua.